Okey, bismillahirrahmanirrahim dan selamat petang semua. Okey, hari ini kita akan masuk sejarah bab 8, membina kemakmuran negara. Membina kemakmuran negara. Pertama sekali selamat datang kepada semua pelajar. Ariel, selamat datang Ariel. Vinesh, it's been a while Vinesh. Danish Akasha, Hafiz Irfan, Huzaifah Gibril. Siapa lagi ni? Haziq, Mursyid Hamdan, Nur Akmal, Nur Ain Fatin, Nurul Aimi Cute, Nurul Atikah, Nurul Syafiqah, Sofia Shah, Umaira, Vaisnavi. Okey, selamat datang semua. Selamat belajar. Okey, kalau ada soalan, tanya je. Okey. Okey, kita teruskan. Next. Okey, untuk kita ni, kita perlu lebih mempelajari tentang dasar ekonomi baru. Apa itu dasar ekonomi baru? Okey, berdasarkan slide ni kita dapat baca ya. Dasar ekonomi baru DEB ni merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia. Dia mengaitkan tentang sosial dan juga ekonomi yang diperkenalkan dalam rancangan bab 8. Ya, bab 8. Kan? Ke bab berapa ni? Bab 8 lah. Dalam rancangan Malaysia kedua, Ahmad Al-Iman. Selamat datang Ahmad Al-Iman. Oleh Perdana Menteri kita, Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa? Siapa tahu? Kedua. Pandai Ariel. Terima kasih. Matlamat tersurat. Tersurat ni yang nampak zahir, nampak terus. DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara. Tu motif utama dia. Dia nak mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Dan integrasi nasional, dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata. Apa itu maksud strategi serampang dua mata? Dalam bahasa Inggeris dia cakap kills two birds with one stone. Bunuh dua ekor burung guna satu batu. Ada satu batu kita lempar, Two birds with one stone. Yes, kita guna satu batu, dua ekor burung mampus. Tapi yang ni kita guna satu dasar, dua benda yang kita dapat capai. Atau serampang dua mata. And then dasar ekonomi baru ni nampak tak dalam kurungan tu? Apa yang dalam kurungan ni? Tahun, betul. Tahun kan? Tahun ni lah dasar ekonomi baru dibuat. What happened pada 1991? Ada tak lagi dasar ekonomi baru? Tak ada. Diganti dengan apa? Digantikan dengan apa? Yang ni yang kat bawah ni dasar pembangunan nasional. Yes. Yang ni. So tak guna dah dasar ekonomi baru. Kita teruskan lagi dasar dengan dasar pembangunan nasional. Dia berkait dengan dasar pembangunan 5 tahun yang kita belajar minggu lepas-lepas tu. Tak apa, kita go through sikit-sikit. Membina kemakmuran negara. Okey, untuk bab berbelit lidah bab 8 ni, yang kamu perlu tahu dua benda sahaja. Dua benda, iaitu DEB dan juga DPN, iaitu dasar ekonomi baru dan juga dasar apa? Pembangunan nasional. Terima kasih, dasar pembangunan nasional. Ini contoh dia. 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang kamu perlu tahu. Lihat contoh dia. Yes? Yang DEB tu apa maksud dia? DEB. Dasar ekonomi baru. Okey. Itu maksud dia, dasar ekonomi baru. Yang ni bentuk, ingat DEB, tak nampak kot warna ni, kita tukar warna lain. Senang je bab ni sebab dia macam rhyme, berirama macam tu. Okey, DEB, DPN, and then yang ni DEB dan DPN. DEB, DPN, DEB dan DPN.
Yang ni bentuk DEB. Macam mana terbentuk DEB ni? Macam mana? Siapa nak suruh bentuk DEB ni? And then ni laksana. Laksana ni maksud dia jalankan. Yang ni nak apa ni? Apa nak tulis kat sini? Siapa tahu? Siapa nak cuba jawab kat sini? Bentuk DEB, laksana DEB. DPN, DPN. DPM, bendahari. Bukan. Cikgu cakap dia irama. Bentuk DEB, laksana DEB. Kalau DPN? Apa? Entah. Berirama sama je. Saya abah. Bentuk. Yang ni? Siapa? Laksmana. Laksana. Laksana pula. Laksana, sorry. Nampak tak? Bentuk DEB, laksana DEB, bentuk DPN, laksana DPN. And then yang bawah ni capai. Macam mana tercapainya DEB dan DPN? Kita akan lihat satu persatu. Okay. Pembentukan dasar ekonomi baru. Okay, kita cari. Mana buku teks? New share. Okey, bab 8 membina kemakmuran negara. Okey. Sinopsis, kita go through sinopsis dulu. Pembangunan ekonomi diteruskan selepas pembentukan Malaysia. Bila Malaysia terbentuk? Bila? Kalau tanya saya akan cakap 1963. Sebab masa itulah Sabah Sarawak masuk. Demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Yang ni serampang dua mati yang dimaksudkan tu. Yang pertama adalah membasmi kemiskinan. Dan yang kedua, menyusun semula masyarakat. Ingat ya, membasmi kemiskinan, bukan membasmi kuman. Membasmi kemiskinan. Dan juga menyusun semula masyarakat. Tanpa mengira kaum. Dasar Pembangunan Nasional DPN pula diperkenalkan untuk meneruskan hasrat capai matlamat DEB. Sebab DEB stop 1990. 1990 dah stop DEB. So that's why dia perlu teruskan hasrat dengan mewujudkan DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Pelaksanaan kedua-dua dasar ini melalui rancangan pembangunan 5 tahun telah menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taras hidup rakyat dan membangunkan ekonomi negara. Tu sinopsis, jangan bimbang, kita go through sikit-sikit. Nampak gambar ni. Ada abang tu yang main sudut otomotif. Bukan Transformers ya, bukan Bumblebee tu, kuning hitam tu. Tapi industri otomotif. Cikgu. Ya? Kereta. Ya. Untuk apa tujuan untuk mereka menubuhkan DPN? Soalan yang bagus, Vinesh. Tujuan apa diwujudkan DPN? Pertama sekali DEB tu kita ingat DEB. Apa matlamat utama DEB diwujudkan? Sebab dia tahu Malaysia ni terbentuk, ada banyak isu. Ekonomi tak sama rata ikut kaum. So diwujudkan DEB supaya pertama sekali semua rakyat Malaysia dapat bekerja. Tu yang penting sekali. Semua rakyat Malaysia dapat bekerja. Equal. Equal. Thank you. Tapi malang sekali, semua benda ada limit masa. Begitu juga dengan dasar DEB. Disebabkan dasar DEB dah limit masa 1990, dia macam nak teruskan untuk seterusnya macam dah awkward dah. Contoh macam ni lah. Saya nak bersara tahun ni, 2021 ni. Tapi masih lagi ada kat sekolah sampai 2040. Tak ke awkward, tak ke malu. Macam tu juga dengan dasar. Dasar ni yang Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang kedua dah buat. Dia cakap, dasar ekonomi baru ni kita wujudkan ini, and then dia akan berakhir pada 1990 dengan harapan semua masalah dapat diatasi. Tetapi
siapalah manusia nak dapat baca masa depan kan? We never know our future. That's why kerajaan dia wujudkan DPN. Siapa wujudkan DPN? Rasanya Mahathir rasanya wujudkan DPN. Dia cakap kita wujudkan DPN sebab kita tahu DEB ni tak mampu tercapai ikut jangka masa tu. Jadi kita wujudkan DPN, Dasar Pembangunan Nasional, untuk meneruskan legasi DEB tersebut. Faham tak Vinesh? Faham. Okey, teruskan pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB. Dasar Ekonomi Baru DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. Bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Nampak tak? Jangka masa dia dah letak kat situ 20 tahun. Sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui Rangka Perancangan Jangka Panjang Pertama RRJP1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum. Contohnya lah yang kita tahulah, kita dah boleh sembang benda ni banyak kali. Yang cakap sosioekonomi ni tak seimbang. Siapa boleh explain kenapa tak seimbang? Ataupun why tak seimbang? Cepat, anyone boleh cuba? Apa cikgu? Ulang balik. Kenapa wujud ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum? Siapa tahu explanation dia? Sebab dia tak biasa. Kita dah sembang banyak kali kot. Pertama sekali kaum. Ada berapa kaum? 3. Kaum tu buat apa? Melayu mereka pergi memancing ikan. Okay, good. Lepas tu India, Cina mereka pergi kat Dombong Biji Timah. Okay, bagus. Kalau India? India je pergi kat sawah, kerja kat sawah padi. Sawah padi ke ladang estate, ladang getah? Ladang getah. Kalau sawah padi tu lebih pada Melayu. Nampak tak? Kalau untuk ni, konteks yang kamu cakap tadi tu, kamu boleh guna jawapan ni mana-mana soalan. Mengapakah wujudnya ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum? Nampak? Soalan ni memang macam memang confirm lah keluar dalam soalan sejarah. So bila dah keluar, kita dah boleh guna selampang dua mata kita ni. Kita boleh hurai. Bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum. Contohnya, apakah matlamat utama pembentukan dasar ekonomi baru? Soalan ditanya macam tu. Mana ayah aku? Kita tak tahu ayah kat mana. Andai kata soalan tanya, apakah matlamat utama DEB? Nak jawab apa? Kita nak goreng ni, kita nak goreng. Siapa boleh jawab? Anyone? Boleh cikgu? Soalan dia, apakah matlamat DEB? Untuk membasmi kemiskinan dan menyusun mula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, bagus. Lagi nak tambah lagi tak? Ada dekat sini. Apa? Ni pembahasan. Ya. Teruskan, dah elok dah tu. Teruskan. Bagus. Contohnya, terima kasih Vinesh. Contohnya macam ni, kita nak goreng. Apakah dasar ekonomi baru ni buat? Kita cakap macam ni. Tutup mata, kita ikut kata hati kita. Dasar ekonomi baru bertujuan untuk memulihkan ekonomi. Itu yang pertama. And then guna serampang dua mata tu, iaitu membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat mengikut sosioekonomi kerana wujud ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum. Contohnya, kita dapat lihat sewaktu zaman dahulu, masyarakat Melayu mengamalkan aktiviti pertanian dan perikanan.
manakala masyarakat Cina mengamalkan aktiviti pelombongan. Tidak dilupakan juga kepada masyarakat India yang mengamalkan aktiviti peladangan dan estet, peladangan getah. Ini menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Oleh itu, dasar ekonomi baru DEB sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Nampak? Kita boleh goreng je sebab semua ilmu ni, semua fakta ni dalam kepala otak kamu semua dah. Cuma kita kena pandai sembang. Pandai sembang berapi, pandai goreng. Tu penting dalam sejarah. Okay, faham tak semua? Faham. Faham. Alright. Nanti kita cuba buat. Kita tanya one by one. Okay, inilah latar belakang pembentukan. Majlis Perundingan MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari, dianggotai, tak apa, tak penting ni. Latar belakang ni. Okay, kita lihat matlamat dasar ekonomi baru. Matlamat DEB ni penting ni. Kena ingat. Strategi dasar ekonomi baru. Pertama sekali untuk membasmi kemiskinan. Bukan membasmi kuman tetapi membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Nak bagi. Kita nak banyakkan kerja ni, kita kena banyakkan kerja sebab demi dasar ekonomi baru nak wujudkan banyak peluang pekerjaan. Itu yang pertama, membasmi kemiskinan, bukannya membasmi kuman. Membasmi kemiskinan. Ingat. Yang kedua, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Ni sama juga dengan isi yang kita cakap tadi. Menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Maksud dia tahu tak apa? Maksud dia, kaum tu dah mengamalkan aktiviti ekonomi tertentu. Sebagai contoh, yang tadi itulah. India di ladang estet, Melayu, pertanian perikanan, Cina untuk pelombongan. Sekarang ini DEB, dia nak menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Seperti yang saya bagi tahu tadi. Yes, Airi, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Itulah strategi dasar ekonomi baru. Ingat ya, basmi kuman, susun masyarakat. Isu sosioekonomi. Jurang sosioekonomi antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Maksudnya jurang. Bumi Putera tu tahulah kan siapa Bumi Putera. Bukan Bumi Putera tahu tak apa? Tahu tak? Kalau malu boleh bagi cek je, saya baca cek. Apa beza Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera? Bumi Putera tu dia orang Melayu ke cikgu? Okey. Ataupun? Penduduk asal. Selain Melayu ada tak Bumi Putera? Siam. Siapa? Siam. Cikgu, yang orang Iban, yang Kadazan tu, orang semua tu macam mana cikgu? Yes, betul. Terima kasih Vinesh. Saya tak tahu orang Siam tu Bumi Putera ke tak. Saya rasa tak. Tapi Bumi Putera, Melayu, orang asli dan juga kepelbagaian etnik di Sabah Sarawak. Contohnya Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, ramai. Dekat Sarawak dia ada 53 etnik. Kat Sarawak sahaja. Banyak. Okey. Jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Ni sangat obvious. Cikgu orang pantai timur, okey? Dan cikgu nampak orang pantai barat. Orang pantai barat ni biasanya, contoh negeri pantai barat, negeri mana? Terengganu lah. Terengganu, pantai timur, pantai barat. Pulau Pinang. Start dengan huruf J. Johor. Johor. Kalau lihat Johor ni lah, lifestyle dia sangat berbeza dengan pantai timur. Cikgu cakap lah, orang pantai timur ni macam orang kampung sikit. Cikgu ni orang kampung sikit. So bila nampak pergi Johor tu macam rusa masuk kampung, sangat terkejut. Macam, apa benda ni? Banyak benda menarik ni. Kalau dekat pantai timur, dia maju je tapi sosioekonomi tu jelas. Contoh pekerjaan di Terengganu.
Dia lebih kepada nelayan, orang kampung, bercocok tanam, tanam jagung. Macam tu. Tapi kalau pergi dekat Johor, macam ada datuk-datuk, ada Tan Sri, datin-datin, nampak beza dia macam tu. So wujud jurang sosio-ekonomi antara pantai timur dan juga pantai barat. Kamu semua pernah pergi pantai timur tak? Pernah. Pernah. Tak pernah tu bolehlah. Habis Covid ni pergi Terengganu. Tengok penyu bertelur. Saya pernah pergi. Pernah pergi? Pernah. Ke mana? Cikgu, Yes? Kuala Terengganu. Yes, Vinesh? lama dah lupa lah tu. Tak apa, kalau ingat balik bagi tahu balik. And then jurang sosio-ekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Kat desa ni contohnya lah, kat desa nak beli lauk-lauk kan mesti ada satu kedai je yang jual semua benda kat desa. Tapi kalau kat bandar pergilah mana-mana berlambak barang duk jual. Jurang sosio-ekonomi antara negeri. Yang ni paling obvious, paling jelas. Contohnya di Sabah dan Sarawak. Saya pun tak tahulah kenapa. Mungkin sebab besar sangat kot negeri tersebut. Dia macam kurang mendapat kepentingan ekonomi di negeri tersebut. Sebab tu wujud lagi jurang. So itulah matlamat pembentukan dasar DEB. Okay, now kita go to new share. Okay, sekarang ni pembentukan dasar ekonomi baru, dia ada strategi tadi kan? Siapa masih ingat apa strategi dia? Tak ingat je. Cuba ingat. Senang saja. Basmi kuman ke basmi apa? Basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan. Terima kasih. Tulis je basmi kemiskinan. Kita ingat isi utama dulu. Yang kedua apa? Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, bagus. Terima kasih. Susun masyarakat. Kita ingat key point dia. Nampak tak tulisan cikgu ni? Nampak. Nampak kan? Kita buat colourful sikit. Kita buat. Okey, Hafiz Irfan pilih nak warna apa? Saya guna bulat ni. Biru. Biru. Kuat UMNO ni. Kuat BN. Strategi. Okey, Vinesh pilih warna apa? Cikgu nak panah. Cikgu ambil warna jingga. Jingga. Ha. Wow, jarang dengar sebut jingga. Dia selalu sebut orange. Okey, basmi kemiskinan, susun masyarakat. Okey. So, bila dah ada benda ni, kita nak huraikan. Kita guna keupayaan mental kita. Contohnya lah. Cikgu cuba dulu Cikgu duduk sembang je. Cikgu perlu tunjuk guidance dulu. Strategi pembentukan dasar ekonomi baru, tajuk dia kan. Bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang sangat baik. Contohnya dengan mengamalkan dua strategi untuk merealisasikan dasar ekonomi baru. Strategi yang pertama adalah bertujuan untuk membasmi kemiskinan dengan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan yang membolehkan semua rakyat mendapat pekerjaan tanpa mengira kaum. Nampak? Goreng. Sehabis baik dah goreng tu. Siapa nak try goreng untuk susun masyarakat? Ada volunteer? Ariel nak cuba Ariel? Cikgu, Ya? boleh saya try tak? Cuba. Okey, bagus. Cuba. Boleh saya type tak? Boleh. Boleh. Orang lain kena try pun boleh bagi jawapan kat chat pun tak apa. Nak voice pun tak apa. Okey. Salah satu cara lagi kalau sejarah ni,
Kalau ada benda, kamu try tanya diri sendiri. Kamu boleh jawab ke tak? Contohnya kamu baca buku, kamu buat latihan. And then, cuba bila contohnya kamu tengah berak ke apa, tiba tengah berak, duduk atas tandas, kamu fikir, apa strategi untuk dasar ekonomi baru ni? Cuba tanya balik diri. Kita boleh recall ke tak? Kalau kita sentiasa main macam tu, insya-Allah lah kita boleh ingat all the time. Dah siap Vinesh? Yang lain boleh cuba buat juga. Ariel, Hafiz Irfan, Haziq, Sofia, Ahmad Iman, Aimi Q, Syafiqah, Akmal, Huzaifah Gabriel, Danish Akasha, Umaira, Don Arif, Nuri Iliani. Semua boleh buat. Tak ada halangan, hanyalah peluang. Cepat-cepat. Boleh Vinesh? Ariel okey Ariel? Okey. Okey, cuba. Vinesh tidur ke Vinesh? Dia kalau tengok sekali pun boleh jawab directly dah ni. Susu masyarakat, senang je. Yang basmi kemiskinan. Okey, Vinesh dah jawab. Saya tolong bacakan. Tujuan strategi tersebut dilaksanakan supaya dapat menyatupadukan semua masyarakat tanpa mengira kaum yang mencerminkan identiti negara. Semua boleh nampak kat ruangan chat tu kan? Tujuan strategi DEB ni lah dilaksanakan supaya dapat menyatupadukan semua masyarakat tanpa mengira kaum yang boleh mencerminkan identiti negara. Bagus. Terima kasih Vinesh. Bagus. Jawapan yang sangat bagus. Okey. Sekarang ni kita buat goreng pula. Goreng. Contohnya, apa strategi susun masyarakat supaya masyarakat tu yang semua duduk, contohnya Melayu di kawasan pertanian dan juga perikanan. Kat situ je. And then India di kawasan ladang dan estate. Kat situ je. And then Chinese di kawasan pelabuhan. Kat situ je. Dengan adanya DEB ni, dia susun masyarakat. Maksud dia jumble up. Dia hantar Chinese dekat orang Melayu, dia hantar Melayu dekat Chinese, dia hantar India dekat Melayu. So bila disusun, aktiviti pelombongan Chinese boleh buat, Melayu boleh buat, India pun boleh buat. Aktiviti perikanan Melayu buat, India buat, Cina pun buat. Aktiviti ladang dan estate Melayu buat, Cina buat, India pun buat. So itu dasar ekonomi baru. Dia tak lagi tertakluk kepada kaum tertentu. So strategi apa? Strategi adalah susun masyarakat supaya dapat menyatupadukan rakyat. Itu betul juga. Dan juga menjamin sosioekonomi antara kaum yang apa? Yang sihat. Yang sihat pun bagus. Yang sihat, yang sama rata. Okey, terima kasih Hairial. Senang je. Ingat ya, strategi basmi miskin, susun masyarakat. Okey, yang kedua, pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, kita lihat ke apa itu pelaksanaan dasar ekonomi baru. Tak lama lagi nak puasa dah. Okey, dasar ekonomi baru. Laksana. Pertama sekali, meningkatkan taraf hidup rakyat. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Dasar ekonomi baru dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang, agihan ekonomi yang sihat. Bab kata Ariel. Beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha basmi kuman. Bukan basmi kuman, basmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dia ulang yang sama je. Antaranya termasuklah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkenalkan rancangan buku hijau. Menarik ni rancangan buku hijau ni. Memperkasakan peranan agensi kerajaan dan kemudian pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana dan pendidikan untuk tenaga mahir. Ada berapa isi kat sini? Meningkatkan taraf hidup rakyat, 1. Memperkenalkan buku hijau, 2.
3. Memperkasakan peranan agensi kerajaan. 4. Pembangunan tanah. 5. Pembangunan wilayah. 6. Pemilikan modal saham. 7. Pengenalan IKS. 8. Pendidikan tenaga kerja mahir. Okey. Siapa ada buku teks sekarang? Saya. Ya, saya. Okey. Kita buat sama-sama yang pertama. Yang pertama apa? Warna. Ariel, pilih satu warna. Nak warna apa? Biru. Biru. Ambil biru. Ariel cakap biru Tadi management juga biru. Saya ambil biru aja. Okey. Yang pertama apa? Jadi 8 tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua boleh cakap Dia tak tertakluk pada siapa-siapa. Siapa nak bagi tahu saya tulis. Yang pertama apa pelaksanaan dasar ekonomi baru? Membasmi kemiskinan. Terima kasih. Betul membasmi kemiskinan ke meningkatkan taraf hidup? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey. Hidup rakyat. Kalau membasmi kemiskinan tu ialah pembentukan dasar ekonomi baru. Okey. Kita teruskan. Meningkatkan Taraf hidup rakyat. meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, yang kedua apa? Rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau. Rancangan Okey, rancangan buku hijau. Kejap Buku hijau. Sekejap, saya nak lukis buku warna hijau. Buku hijau. Okey, yang ketiga apa? Menubuhkan beberapa agensi kerajaan. Peranan agensi kerajaan. Agensi kerajaan. Bagus, terima kasih. Semua aktif hari ni Okey tak sekolah? Okey. Okey, alhamdulillah. Glad to hear that. Okay, yang keempat apa? Pembangunan tanah oleh Felda. Tulis je Felda ataupun pembangunan tanah. Pembangunan tanah lah. Sebab Felda tu land development. FELDA kan? LD. Land Development Agency. Pembangunan tanah kan? Tanah. And then pembangunan wilayah ke? Wilayah. Yes? Pembangunan wilayah. Okey, terima kasih. Pembangunan wilayah. And then senang nak ingat ni. Pemilikan modal Saham. Pemilikan modal saham. Industri kecil dan sederhana. Modal. Cikgu, Yes. kenapa pemilikan modal saham termasuk dalam DED juga? Nanti kita go through. Soalan yang bagus. Siapa yang tanya ni? Atika. Okey, nanti kita lihat kenapa modal saham tu masuk dalam DED. Tapi senang cerita mudah macam ni lah. DEB ni dia nak baiki taraf hidup rakyat kan, betul tak? Betul tak Atika? Ya. Betul. So bila dia nak baiki taraf hidup rakyat, of course lah dia akan bagi modal kepada orang untuk dia buat something dan juga saham. So nanti kita go through lagi. Okay, thank you. And then IKS kan, tulis je IKS. IKS ni kamu boleh guna dalam BM, dalam sejarah, dalam geografi. In English saya tak tahu. Small industry ke apa. Contohnya industri kecil dan sederhana ni adalah industri yang sangat penting untuk golongan marhain, yang kecil je. Dia tak ada syarikat papa, syarikat mama, syarikat drama TV3 tu bukan macam tu. Dia lebih kepada syarikat jual keropok lekor, keropok keping, popiah RM2. Kecil-kecil je. Tapi di ekonomi, industri kecil dan sederhana, IKS. Dan last sekali lah pendidikan. Tenaga kerja mahir. Tenaga mahir. Kerja mahir.
Contohnya kalau yang ni pendidikan tengah mahir, kita lukis pendidikan orang pro. Macam college professional. IKS kita boleh buat kedai, shop. Hodohnya kedai. Dan pembangunan wilayah, pembangunan tanah, pembangunan wilayah, agensi kerajaan, modal saham. Tiba macam tu je. Okey, ini ialah 8 isi yang kita akan go through untuk dasar ekonomi baru. Cuba tutup mata. Saya minta semua tutup mata. Kita cuba recall. Cikgu pun cuba recall, dapat ingat ke tak ni. Okey. Kita bantu sama-sama ya. Okey, yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, apa? Rancangan buku hijau. Okey, yang ketiga apa? Dia ada pembangunan tanah, pembangunan wilayah. Ni tak ikut turutan, dah random, dah 4 dah. And then dia ada pembangunan tanah. Pembangunan tanah dan juga pembangunan wilayah. Dah ada 4 dah kat sini. Next apa? Saham. Modal saham, pembangunan modal saham, pemilikan modal saham. 5. Pendidikan tenaga mahir. Yes, terima kasih. 6. Pendidikan tenaga mahir dah 6 dah. Pembangunan tanah. Dah sebut dah tadi. 2 lagi ni. IKS. IKS. 7. Satu lagi yang tak akhir apa? Agensi. Modal saham. Agensi kerajaan. Dah boleh buka mata dah. Agensi kerajaan. Wow, menarik. Bagus kamu semua. Ke cikgu seorang tutup mata tadi? Cikgu Hafiz, saya sudah buka mata. Tapi tak apalah. Best ni main game tutup mata ingat balik ni. Tutup mata, buka mata, dah malam. Okay. Ni 8 benda kita go through. Kita buka tadi. Untuk menjawab soalan Atikah tadi, kita new share, kita buka ni PDF ni. Okay. Meningkatkan taraf hidup rakyat dulu yang pertama. Rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Saya minta maaf kadang-kadang lidah saya terbelit sikit sebut bahasa Melayu sebab saya mengajar bahasa Inggeris. So speaking je kat sekolah, bila nak masuk sejarah ni dah nak switch language tu susah. Okey. Luar bandar tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah, kelapa, nelayan, buruh, nelayan dan juga petani. Semua duduk kat luar bandar. Dan of course lah masyarakat Melayu je yang duduk kat luar bandar ni, yang bekerja macam ni. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Yang kedua, program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih. Tahu tak apa maksud subsidi tu? Siapa tahu maksud subsidi apa? Pemberian kerajaan kepada pembekal. Oh wow, siapa yang jawab tu? Atikah. Okay, terima kasih Atikah. Pemberian kerajaan terhadap pembekal. It can be free, of charge ataupun dia boleh jadi pengurangan harga, ada subsidi. Sebab kalau in English kan subside, turun kan. The level of sea water has subsided. Dah turun macam ni. Macam ombak betul tangan. Okey, teruskan. Pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Itu di luar bandar. Kalau di bandar, penduduk di bandar menghadapi kemiskinan disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Yes, of course. Contohnya kat Penang ni lah. Low income tapi high, semua maintenance semua mahal. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Kerajaan banyak buat perindustrian. Contohnya, nanti kita lihat. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. PPRT. Pernah dengar tak PPRT? Tak.
Tak pernah? PPRT Pernah. tu lah. Pemilikan tanah, ada rumah lah kerajaan bagi. Percuma je kepada ibu tunggal, kepada anak yatim. Dia bagi rumah PPRT. Nampak gambar kat situ? Gambar atas ni. Gambar yang ni. Rumah cikgu macam ni lah. Dekat Terengganu. Rumah cikgu macam ni. Rindu pula kampung halaman. Rasa nak balik kak. Okay. Yang ni adalah rumah kediaman peneroka sebelum dan selepas DEB. Oh, sebelum dan selepas DEB. Tapi sekarang ni masih lagi macam ni. Rumah yang pertama lah. And then ayah ada rumah kedua macam ni lah. Oh, logik lah. Make sense. Menunjukkan perubahan taraf hidup. So people are getting better. Lagi baik daripada sebelumnya. Nampak tak? Macam mana DEB tu telah mengubah taraf hidup rakyat. From this to this. Macam TikTok lah. Mu tunggu sampai aku semak datang, aku lodos apa buang aku dulu. Jing tunjuk gambar rumah ni. Tiba kan? Tiba. Okey, rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau ni sangat menarik sebab apa? Nanti kita lihat. Peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974. Tun Razak lagi dia yang perkenalkan DEB kan. Dia wujudkan rancangan buku hijau, Green Book. Apa itu Green Book? Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Nak tambah pendapatan rakyat dan juga jelapan padi itu, investment. Banyak, cukup satu negara. Rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya. Selagi ada tanah, selagi itu kita boleh tanam pokok. Selagi ada tanah, selagi itu kita boleh tanam sawit, tanam getah. Semua boleh buat. Sebab kalau kita tanam ladang sawit, pula dah. Alhamdulillah, maafkan saya. Kalau kita tanam pokok kelapa sawit, kita tanam getah, apa yang kita perlukan? Tanah. Tanah, betul, obviously. Apa lagi? Cakap je jawapan apa-apa. Kita sembangnya ni. Apa lagi? Bekerja. Pekerja. Atikah ke tu? Ya. Oh, Atikah aktif hari ni. Saya suka. Terima kasih Atikah. Yes, kita perlukan pekerja. Sebab kita dah tanam berlambak pokok sawit, berlambak getah. And then tak menang tangan. Seorang je nak kontrol semua ladang sawit tu. So kita perlukan pekerja. Pekerja tu untuk apa? Untuk menambahkan pendapatan rakyat lah. Dan pengeluaran bahan makanan yang cukup untuk keperluan negara. Kita perlukan tanah, kita perlukan pekerja, kita perlukan baja. Then dia rolling. Sebab industri yang kita buat tu kita jual, kita ekspor, luar negara sangat nak ya. Dia sangat perlukan getah Malaysia, dia sangat perlukan ladang sawit Malaysia. Contohnya Jepun. Jepun dia sangat memerlukan getah. Sebab dia kan glamour untuk otomotif, buat kereta Honda lah, Toyota lah. Kereta berlambak tapi diperlukan getah dari mana? Dari Malaysia. Tiba dari Malaysia. So nampaklah kita saling memerlukan. Okay, terima kasih semua. Kemudian mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Tun Abdul Razak Hussein duduk dua dari kiri. 1, 2 yang ni. Takut pula tengok. Membuat pengumuman pelancaran dan rancangan buku hijau. Okey, apa maksud buku hijau? Rancangan buku hijau ni untuk apa? Untuk menambahkan pendapatan rakyat. Yes, dan terima kasih. mengeluarkan bahan mentah. Yes, yang ni je. Okey. Settle peranan agensi kerajaan. Peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk pelbagaikan lagi kegiatan ekonomi yang boleh tambah pendapatan rakyat. Selagi boleh buat duit, selagi tu kita buat. Membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Semua dapat manfaat. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara LPN, lembaga yang ni rasanya dekat Kedah rasanya. Betul tak?
Yang lembaga kemajuan ikan Malaysia ni. Tahu kat mana? Mana, saya pernah nampak tapi saya tak tahu. Tak tahu. Dia macam dekat dengan Alostar tu. Kan Kedah. Rasanya saya pernah pergi dekat Kedah, dia ada berkait dengan rasanya beras, rasa LAP ni, LPN. Besar gila tempat dia, mewah. Masuk dalam tu dia ada patung yang semai padi dan dia ada teknologi padi. Beras bukan sekadar beras, dia ada branding beras dia. Contohnya beras 52E, beras 53P. Dia ada genetik beras yang dia kacukkan beras supaya menjadi beras yang lagi berkualiti. Itu termasuk dalam industri kajian saintifik jugalah. Yes. Yang LKIN ni dari kat Selangor. Kat Selangor? Selangor, ya. Yang mana? Saya rasa dia pun ada kat Pulau Pinang juga. Oh. Yang ni? Ya. Oh, okey. Rasanya mungkin semua negeri yang ada industri ni lah untuk ada agensi ni. Mana menantangan ada satu agensi kan. Orang Johor nak pergi dekat Kedah. Jauh sangat agensi tu. Okey. So ada Beras dan Padi Negara, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Rubber Industry Smallholders Development Authority RISDA, atau dikenali sebagai pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah. Kedah pun ada. Kedah pun ada kan. RISDA Terengganu pun ada. Dia RISDA ni kat mana-mana pun ada. Dia satu Malaysia. RISDA, Felda, FECRA. Tapi jauh beza, nampak tak? Rubber Industry Smallholders Development Authority. And then bila translate bahasa Melayu, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah. Ni macam condescending sikit. Ni lah logo-logo dia. Macam logo gaming pula. LKIM, LPP, RISDA, Bernas. Okay, next. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Land Development. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Okey, ada tak siapa-siapa kat sini under Felda? Ada tak? Kalau ada, sila munculkan diri please. Apa dia? Siapa yang anak Felda, yang dia family dia related dengan Felda? Tak. Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Saya related dengan Felcra. Tapi Felcra dan Felda ni dia berbeza sikit. Tapi kalau Felda, Nur Akmal. Okey. Nur Akmal, anak Felda. Hi there anak Felda. Okey, Nur Akmal. Akmal orang mana? Orang Johor Penang. Penang ada Felda Oh ya, Penang ada sawit juga. Saya tak tahulah macam mana Akmal. Mak. Okey. Dia macam ni, yang saya tahulah. Fun fact Felda ni disebabkan dia adalah siapa yang tubuhkan Felda? Siapa tahu? Siapa yang tubuhkan Felda? Hampa boleh sembang je, cakaplah Safawi Rashid ke, tak apa. Felda. Tun Abdul Razak. Yes, Tun Abdul Razak. Terima kasih. Siapa anak Tun Abdul Razak? Najib. Kan, nampak tak kat situ? Najib. So, dia macam, ni adalah golongan bangsawan Melayu. Bangsawan Melayu yang wujudkan Felda. Dan Felda macam kecil-kecil tu lah. Bila dia wujudkan Felda, dia sangat jaga tau. Dia sangat jaga. Yang saya tahu, orang-orang Felda, dia akan diberikan tanah, diberikan rumah untuk mengusahakan sawit. And then, ada anak Felda yang dapat 500,000. Siapa anak Felda, dia akan dapat 500,000. Contohnya macam yang bekerja dengan Felda tu lah. Dia dapat 500,000. Wow, for me it's a huge amount of money lah. Especially untuk yang kat kampung-kampung. Sebab Felda ni biasanya
dekat kampung-kampung. So itulah Lembaga Kemajuan Tanah. Dia majukan tanah. Diberikan tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Diberikan kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda. Banyak bantuan. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baru untuk pertanian. Siapa kerja Felda, dia bukan bekerja kerajaan. Dia separuh kerajaan, separuh swasta. Felda, Fekra, separuh kerajaan, separuh swasta. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat. Oh, nak bersahabat pula. Lahad Datu dan Felda Umas Tawau. Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority. SALCRA. SALCRA ni macam Felcra jugalah. Felcra dia Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority. Berbelit lidah. So kita tahulah SALCRA. Okay, ada soalan tak setakat ni? Yes? Ada. Apa? Ada juga. Saya. Siapa yang kerja Felda ni, kalau dia retire, dia masih duit lagi kalau dia tak kerja Felda? Nice question. Siapa yang tanya ni? Aire. Aire. Kan kalau kerja kerajaan, kalau pencen masih dapat duit. Tapi Felda kalau pencen masih dapat duit lah. Nice question. Dia macam ni. Contohnya, saya rasa Felda dan Felcra ni macam lebih kurang sama je. Dia waktu bekerja dapat bekerja, tapi sebabkan dia bukan kerajaan, once dia pencen, dia tak dapat duit dah. Tapi dia bagi duit berdebok. Berdebok tu dia bagi duit sekaligus. So my dad, ayah saya dia dapat duit. Dia dapat duit 300,000 cash. 300,000 cash. And then it's up to my dad lah nak buat apa untuk duit tu. Nak buat kedai sup ke, nak buka kedai makan ke. Tu je. Dia tak dapat dah duit bersara, tak dapat. Tapi dia dapat duit. Macam TWSP lah. Almost like that lah. Menjawab tak soalan ni? Krik. Tak ada. Okay. Mana ada lagi ni Felda? Skim peneroka Felda tidak hanya dikhaskan untuk membantu Bumiputera. Kaum Cina dan India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah Felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti Felda Lurah Bilut Pahang, Felda Keratong Pahang dan Felda Sendayan Negeri Sembilan. Tu, nampak gambar tu. Saya tak boleh tengok gambar lama ni, dia nostalgic. Dia rasa sedih je, rasa sayu je. Dan ni kenapa pakcik baju putih ni? Yang ni. Belah kanan sekali tu, ni macam nak terbang. Saya penjara. Jarak penjarakan sosial. Okey, teruskan. Pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Contohnya, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA. Apa maksud KEJORA? Siapa tahu maksud KEJORA apa? Perkataan Melayu ni. Tak pasti je. KEJORA tu maksud dia bintang. Stars. Bahasa klasik dia KEJORA. Indah benar KEJORA malam ini. Benar Dinda. Contohlah tu. Kalau nak berjiwang-jiwang sikit kan. Kamu laksana KEJORA. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Ke tengah. Ke tepi tak ada. Ke tengah je ada. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Dara. Ada dara. Lain macam nama. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Kesedar. Tak sedar juga, tak tahulah. Wow. Cikgu. Yes. Ini bukan dah ada dalam bab 4 Yes, ada dalam bab 4. Dalam bab 4 tu dia melibatkan kemerdekaan, betul tak? Macam mana dia nak wujudkan semangat patriotik untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk merdeka. Sampaikan dia wujudkan lembaga-lembaga macam ni,
untuk melawan British. Bukan melawan sangatlah, macam mendapatkan kepercayaan dan juga semangat kaum Melayu untuk mentadbir kawasan tertentu. Bukan lagi under British. Yes, memang ada untuk bab sebelum ni. Macam mana nak ingat ni? Uda tu lelaki lah, Uda dan dara. Oh, wow. Kamu boleh ingat pembangunan wilayah ni, Uda tu lah lelaki, Uda dan dara. Uda dan dara sedar ada kejora kat tengah. Uda dan dara sedar ada kejora kat tengah. Uda dan dara sedar ada bintang kat tengah. Dah boleh ingat dah pembangunan wilayah ni. Tu gambar kejora. Gambar pun dah bintang lah. Kesedar, Kelantan. And then soalan Atikah tadi. Pemilikan modal saham. Kaum Bumiputra ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Maksudnya dia tak main saham sangat. Sebab biasalah orang kampung, mana tahu tak ada syarikat papa. Syarikat papa ni, syarikat holdings ni ada 60 juta dalam saham so on. Tapi dia wujudkan pemilikan modal saham. Jom kita baca. Kaum Bumiputra ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputra dalam sektor korporat, sektor-sektor perniagaan lah, bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputra MPPB melalui Penumbuhan Permodalan Nasional Berhad PNB. PNB lindungi kita. Pernah dengar tak? Pada 17 Mac 1978, Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumiputra ASB dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputra memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputra turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amalan Saham Malaysia. Okey, siapa letak duit dalam ASB? Ada tak siapa-siapa letak duit dalam ASB? Tak lagi. Tak lagi. Ada tak? Saya, Humaira. Saya tak tahulah Humaira duit banyak mana sekarang. Tapi kalau letak duit dalam ASB, dulu kalau cikgu, masa cikgu kecil dululah, dapat duit raya 100, 200, tu kira banyak lah tu, 100, 200. And then terus simpan dalam ASB. And then duit tu dia macam beranak, sampaikan cikgu boleh dapat plus 700, plus 800 macam tu. So berbekalkan berapa tahun kutip duit raya? Dalam 10 tahun lah, 10 tahun kutip duit raya, 1 tahun dapat 100, 100 dah 10 berapa? 1000 kan? 1000. Bila kita perang lama sangat dalam ASB, duit cikgu beranak, in the end cikgu ada 2,700. So banyaklah daripada 1,000 yang cikgu simpan, end up cikgu dapat 2,700. Duit tu beranak dan beranak dan beranak. So cikgu suggest lah kalau nak simpan duit, boleh je simpan kat mana-mana bank. Tapi kalau simpan dalam ASB jauh lebih baik. Mungkin ada yang lagi baik kot. Tapi yang cikgu tahu ASB lah. Lepas ni semua pakai letak dalam ASB. Okay, itulah pemilikan modal saham. Atikah faham tak lagi ni? Faham dah. Faham dah. Masuk pemilikan modal saham ni, dia bagi peluang. Dia bagi peluang dekat rakyat marhain untuk ada modal saham. Supaya you can invest. You put money there and then you get something back. Dapat duit balik. Contohnya Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumiputra. Sekarang ni BSN pun, Bank Simpanan Nasional, pun berkait juga. Ni, pengenalan industri kecil dan sederhana, IKS. Industri kecil dan sederhana merujuk kepada industri pembuatan barang menggunakan modal yang kecil. Siapa boleh bagi contoh? Cikgu nak dengar contoh. Contoh IKS. Mestilah kamu nampak kat surrounding kamu. Oh, menguap. Contoh IKS yang kamu tahu.
Cikgu dah bagi contoh tadi. Come on. Ada tak? Tak ada. Oh, ada chat. Tapi cuma Tak faham. apa contoh textbook je. Faiza Brasmati. Boleh kot, boleh. Contohnya IKS ni ialah industri kecil dan sederhana. Contohnya kamu buat kraft tangan. Kamu anyam, tikar, and then kamu jual. Kamu anyam, bakul, and then kamu jual. Kamu buat keychain pun dikira sebagai IKS. Yes? Kenapa Vinesh? Kenapa gariskan Agrobank tadi? Tak, yang bank tu semua dia masih lagi wujud tu. Dia macam joint venture. Contohnya Agrobank tu stand for agriculture. Agriculture tu adalah pertanian. So Agrobank ni dia terlibat pada pertanian dan dia ada Agrobank terus untuk pertanian tu. So in a sense dia boleh jadi contoh lah. Contohnya industri kecil dan sederhana, dia bercocok tanam, dia tanam jagung, dia tanam bayam, apalah. And then dia link dengan Agrobank. Agrobank tu dia hanya khas untuk pertanian sahaja. Contohnya Ramly Burger, nampak tak Ramly ni? Burger Ramly yang kita duk makan tu, dia pun IKS. Apa tu? Farm Fresh. Farm Fresh pun kita boleh anggap IKS walaupun dia dah kira produk besar kan. Kita boleh lagi anggap dia sebagai IKS. Nilai, kat nilai. T-Life. Oh, T-Life. T-Life. Tiba craving T-Life pula. Hang lah ni. T-Life sedapnya. T-Life tak IKS sangat sebab dia bukan produk tempatan kan. Ke produk tempatan T-Life? Saya rasa T-Life produk Chinese atau Vietnam kan? Chinese. Tapi kalau ada contohnya iReal T-Life, contohnya iReal T-Life. Contohnya ni, apa tu yang Syuib sepatu tu, dia buat apa, bubble tea. Tahu tak? Tak tahu Tak tahu. Tak glamour, Syuib tak glamour pun tak apa. Contohnya Ramly Burger lah, Ramly Burger paling senang. Bubble Bee, yes, betul lah, I make it, Bubble Bee. Tu IKS lah kira. Usaha ini bagi memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat beri peluang untuk mengusahakan industri desa serta IKS. Contohnya siapa yang jual? Yang ni. Pernah tengok tak? Korang pergi pasar malam, pasar tani. Pasar tani akhirnya ada jugalah idea. Pasar tani. Kalau kamu notice, kemah yang dibina tu ada tulisan kat atas. Siapa notice tulisan apa ditulis? Siapa notice? Tak ingat. Tak ingat. Hang terus tengok makanan kan? Dia tulis apa yang Vinesh garis tadi, Agrobank. Dia tulis Agrobank atas. Sebab Agrobank ni dia boleh bagi duit kepada peniaga untuk beli kemah, kanopi. Dia bantu supaya boleh teruskan IKS. Fama, terima kasih IMQ. Fama pun betul, Fama. Okey, hasilnya muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat negara. Okey, itulah IKS. And then last kali, pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah lagi melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Okey, cakap dekat cikgu, siapa yang tak pernah belajar kemahiran hidup? Semua belajar kan? Belajar. Belajar. Masih ingat lagi tukang pang cikgu buat apa kayu apa entah? Cikgu. Semua. Yes? Mata pelajaran kemahiran hidup saya tak belajar je. Serius?
Kamu private school ke? Tak ada lah. Siapa? Vinesh ke Irfan ni? Saya je. Maksudnya subjek tu ada tapi tak pernah belajar ataupun tak ada langsung subjek tu? Tak ada langsung. Oh my god. Sekolah mana dulu Vinesh? Westland. Oh. Mungkin dia anggap kemahiran hidup tu tak penting ataupun dia ada tak subjek reka bentuk? RBT ada tak? RBT ada je. RBT ada. Dia bukan macam tu lah. RBT dengan kemahiran hidup ni lebih kurang. So ada. Ada. Contohnya gambar situ kat Politeknik. Politeknik Ibrahim Sultan. College Vocational Taiping. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan iaitu akademik dan vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Menara ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Okey, macam ni. Dia cakap kat sini, akademik dan vocational. Akademik dan vocational. Maksud sekolah akademik ni sekolah yang macam biasalah. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, Pin and Free School. Contohnya lah. Tu berkaitan dengan akademik. Tapi dia ada sekolah lain, iaitu sekolah vocational. Dia tak semestinya belajar akademik. Tapi dia lebih kepada kemahiran. Dia belajar yang asas, contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, dia belajar yang asas. Tapi dia orang tak perlu pun belajar sains, fizik, kimia. Sebab dia orang ada mata pelajaran KH. Iaitu contohnya pertukangan kayu, pembersihan, macam-macam lah. Sangat menarik. Sebab negara memerlukan keperluan tenaga mahir ini. Contoh yang sekolah akademik, dia boleh jadi lawyer, dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi cikgu, dia boleh jadi macam-macam lah. Kalau vocational ni, dia boleh jadi engineer in a sense. Okay. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Akhirnya kita tak sempat lagi lah pergi kat pembentukan dasar pembangunan nasional. Saya ingat sempat. Kita ada quizzes. Tapi ni dulu, fun fact. UITM. Tahu tak kenapa UITM ni I dia kecil? Tak tahu. Tak tahu kan? Sebab dulu UITM dikenali sebagai Institut Teknologi Mara. Teknologi Mara. So bila dia dah tak guna institut sebab dia upgrade jadi universiti, dia masih lagi nak kekalkan I tu yang merujuk kepada dia pernah menjadi institut sewaktu zaman dahululah. So dia buat universiti, institut tapi tak disebut Teknologi Mara. Itulah UiTM. So after this kalau nampak UiTM kamu tahu kenapa I kecil? Sebab dia pernah jadi institut sewaktu zaman dahulu. Okay, now bersedia untuk quizzes. Sebenarnya apa beza universiti dengan institut? Apa beza universiti dengan institut? Soalan yang menarik. Mana? Besarnya muka. Madu pula. Mana share screen? Cikgu handsome lah cikgu. Tak payah. Tak ada. Tak ada beza institut dengan universiti. Ada beza. Contohnya sebab apa? Kalau institut, dia macam sama macam ni. IPG kan, Institut Perguruan Guru. Maksudnya dia hanya satu badan yang mengamalkan sistem pendidikan, institut. Satu badan yang mengamalkan sistem pendidikan. Maksudnya dia tak boleh grow. Dia tak boleh berkembang sebab dia adalah institut. So dia perlu stick. Tak kira lah apa yang berlaku, dia perlu stick kepada dasar-dasar institut tu. Tapi kalau universiti, dia dah open, dia berkembang, dia boleh jadi macam-macam. Sama juga dengan UPSI. UPSI, dulu kan dia maktab perguruan Sultan Idris. Dia maktab. Kenapa tak maktab macam mana pula? Maktab, institut. Nampak tak ni? Nampak tak tulisan cikgu ni? Nampak. Nampak kan? Sebenarnya ada beza.
Apa maksud maktab? Maktab ni ambil daripada perkataan Arab, maktab. Mantap. Mantap Pak Abu. Ataupun boleh kot maktab. Macam mana je maktab? Maktab. Macam ni lah contohnya. Berambil daripada perkataan Arab, kataba, kitab, iaitu menuntut. Kitabun, buku. So maktab ni tempat untuk menuntut ilmu. Maktab perguruan, menuntut ilmu untuk menjadi guru. So tag dia tu nama tempat. So sekarang ni dia dah buat maktab perguruan ditukar jadi universiti perguruan Sultan Idris. So bila jadi universiti, dia tak lagi untuk menuntut ilmu, dia jadi open. Universiti dekat mana-mana pun ada. Kat negara Zimbabwe ke, negara Rusia ke ada universiti. So dia open. Tapi kalau dia institut, dia tak se-open universiti. Dia macam tertutup sikit. Dia perlu jaga institut. Ini institut teknologi mara. Maksud dia dia hanya tertakluk pada teknologi mara tu. Nak cakap macam mana lah. Maksudnya dia tak berkembang lah macam universiti. Institut ni dia lebih pada tertutup sikit. Dia tak open macam universiti. Ada bezanya, ada beza. Faham tak? Menjawab tak soalan? Faham je. Orang yang tanya tadi. Faham cikgu. Okay, alright. Terima kasih. Jom kita pergi quizzes. Lama tak main quizzes ni. Saya macam ni lah. Saya suka sembang. Saya sembang terlebih banyak masalahnya. Mana lah? Ini kot. Okay, share. Sejarah. Cancel. Ibu nak buat. Dah ada dah. Sikit je soalan. Okay, share dia. Okay, saya bagi kat chat to everyone in meeting. Macam ni Boleh tak yang cikgu bagi tu? Tak boleh cikgu. Boleh masuk je. Password dia 128496. Cikgu tulis password sekejap. Cikgu bagi link sekali lagi cikgu. 4966. Okey, sekejap Cikgu cuba. Cikgu pun pelik kenapa? Biasalah ni. Ke dia dah update quizzes ni, tiba update. Tunggu saja. Ni boleh pun. Macam orang tua pula cikgu Oh my god. Boleh kan? Sekarang boleh. Okay. Sat cikgu. Saya baru masuk. It's okay. We have all the time. Dah masuk dah. Okay. Dah masuk dah? Pam. Akasha dah masuk. Hafi, Syafiqah, Nurin, Airil, JD. Siapa JD Iman, Ain Fatin, Nur Atika, Sofia. Nurul Aimi Cute. Siapa JD ni? Akmal, selamat datang. Cikgu, saya cikgu. Vinesh, kenapa guna JD? Tak, saya suka letak short name lah yang macam latest sikit. Anonymous lah ni, okay. Dah semua masuk ke? Kita ada berapa orang ni? Kita ada 16. Sekarang ni 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Masuk. Ataupun nak mula terus ni?
Huzaifah Gabriel mana? Huzaifah Gabriel tak ada ni. Danish Akashah ada. Huzaifah Gabriel. Haziq. Ahmad Iman. Iman ada. Sorry Iman. Okay. Kalau tak ada, kita cuba jawab sebab nanti dah malam ni. Nanti cikgu ada kelas pula pukul 8. Okay. Start So, buat yang terbaik. Soalan senang sahaja. All the best. Baik, cikgu. Awal siap Nurin, Nur Atikah, Nur Akmal, Sofia. Oh, ni tak pernah bunyi pun dalam kelas ni. Tapi ada dalam kelas. So saya hargai perjuangan kamu dalam kelas sejarah saya. Nurin, Sofia, Nur Atikah, Nur Akmal, Ariel, JD, Ain Fatin, Iman, Vinesh. Jepah. Huzaifah ni. Akashah, Danish Akashah, Hafiz Irfan, Aimi Cute, Syafiqah. Okay, seorang lagi. Vinesh, satu soalan lagi. Come on Vinesh. Alright, so semua dah jawab. Yeay. Soalan terakhir paling susah.
boleh kita hello? Hello guys, kamu di talian? Ya, ada je. Oh, saya ingat saya seorang je, saya takut kat tadi. Okay, N. Okey, tahniah kepada semua, tahniah Vinesh, tahniah Nurin, tahniah Sofia. Semua yang jawab, ada tak nama? Tu. Vinesh, Atika, Sofia, Nurin. Okay, now kita review question. Okay, strategi dasar ekonomi baru DEB adalah untuk membasmi kuman salah, membasmi dadah salah, membasmi kemiskinan. Betul. Siapa jawab membasmi jenayah ni? Cikgu boleh check tau. Cikgu boleh check siapa tulis ni. Tapi tak apa. Mungkin silap tekan kot. Strategi dasar ekonomi baru DEB adalah untuk menyusun buku. Apa jawapan dia? Menyusun masyarakat. Pandai. Menyusun hidup. Nak susun hidup macam mana? Okey, strategi dasar ekonomi baru DEB adalah untuk jawapan dia apa? Membasmi kemiskinan dan juga menyusun sebelum masyarakat. Ni je, senang. Apakah matlamat rancangan buku hijau? Menambah pendapatan rakyat. Yes. Ingat je, buku hijau ni tambah income. Tambah ahli keluarga memang taklah. Bukti pemilikan tanah. Ni siapa ni? Tembak ni. Kempen bumi hijau. Tiba. Matlamat dasar pembangunan nasional DPN bertujuan untuk mencapai keamanan negara, mencapai kesejahteraan rakyat, mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan, mencapai pencapaian yang mungkin tercapai. Dia nak cakap mencapai keamanan ni pun tepat. Tetapi jawapan yang lagi tepat ialah mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Sebab dia adalah rentetan daripada dasar ekonomi baru. Jadi di perpaduan dan juga kekayaan yang berkait dengan ekonomi. Kalau keamanan dia tak berkait dengan ekonomi sangat. Satu je jawapan yang berkait dengan ekonomi. Sebab dia ada pengagihan kekayaan. Apakah perasaan anda untuk sesi persukahan kali ini? 14 orang gembira, 10 orang stres, 11 orang entah tak tahu, 10 orang hanya ikan. So tak apalah. So saya rasa sampai sini sajalah kelas kita petang ini. Saya harap kamu semua dapat jalani kehidupan kamu dengan penuh kegembiraan. Jangan stres, sentiasa gembira. Saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Kalau ada masalah, jangan bimbang. Semuanya itu akan dipermudahkan. Okay, teruskan senyum. Jangan study hard sangat, study smart. Yang penting mental health. Jangan stres-stres, okay? So, saya minta maaf kalau ada buat salah. Tu je lah saya cakap. Terima kasih dan terima kasih semua. Bye-bye. Good night. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Vinesh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Take care, sir. Oh, you're welcome. Sama-sama Akmal, sama-sama Nurin, sama-sama Sofia. Terima kasih. Elok-elok tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.